Umi, hari ini Ustazah Dayang janji dengan Aisyah dan kawan-kawan nak cerita tentang dakwah. Seronoknya saya rasa, tidak sabar pula mau ke sekolah. Wah, baguslah tu. Projek baik Aisyah nanti pulang sekolah cerita dengan Umi ya apa yang Ustazah cerita dengan Aisyah dan kawan-kawan. Assalamualaikum kelas. Baiklah, hari ini kita akan membicarakan berkaitan dakwah. Mari kita sama-sama panjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita peluang untuk hidup dan menimba ilmu pada hari ini. Sebagai umat Islam, adalah penting untuk kita tahu cara berdakwah yang betul agar Islam dipercayai oleh masyarakat. Oleh itu, Ustazah akan berkongsi secara ringkas mengenai cara berdakwah yang dapat diterima oleh sesiapapun golongan tersebut. Sebenarnya, dakwah ini mempunyai maksud dan pendapat yang berbeza daripada tokoh-tokoh Islam. Namun, dakwah secara menyeluruh merupakan sebarang kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah, kita mempunyai dua metodologi yang berlainan. Pertama yaitu menggunakan Al-Quran dan yang kedua menggunakan hadis. Kedua-dua metode ini dapat membantu dakwah kita berjalan dengan lebih lancar. Ustazah, saya mau bertanya, bagaimanakah dakwah yang dikatakan menggunakan Al-Quran dan hadis ini? Oh, maafkan Ustazah. Ustazah terlupa nak terangkan secara terperinci. Begini, dalam Al-Quran surah An-Nahlu ayat yang ke-125, Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam ayat ini, secara ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan 3 metodologi utama dalam berdakwah, yaitu pertama secara berhikmah, yaitu melihat kepada sasaran dan suasana. Kedua ialah dengan nasihat yang baik, mau'izatil hasanah, dan seterusnya dengan perbahasan atau perbincangan yang beradab, mujadalah atau al-basirah. Manakala metodologi berdasarkan hadis pula ialah menyampaikan sesuatu melalui amar makruf nahi mungkar. Ustazah, mengapa kita perlu menggunakan metodologi ini? Apakah kepentingan metodologi tersebut dalam berdakwah? Bukankah elok sekiranya kita berdakwah secara terus? Dakwah tidak akan terlaksana tanpa adanya metodologi. Secara ringkasnya, dakwah saling berkait rapat dengan metodologi, di mana apabila kita menggunakannya, ia dapat menyesuaikan cara dakwah dan isi kandungan dengan mad'u. Ia juga langkah permulaan dalam mempengaruhi mad'u dan untuk memenangi hati mereka. Jika kita berdakwah secara terus tanpa mengenal siapa mad'u kita, dakwah kita tidak akan diterima oleh mereka. Rasulullah SAW juga menggunakan metode tersebut dalam berdakwah dan cara tersebut amat berkesan. Buktinya, ramai yang memeluk Islam pada ketika itu. Oh, begitu ya Ustazah. Terima kasih atas penerangannya. Oleh kerana masa telah sampai ke penghujungnya, maka Ustazah simpulkan, metodologi dakwah ini adalah sangat sinonim dalam arena penyebaran Islam sejak zaman Rasulullah lagi, dan baginda menggunakan metod yang pelbagai sesuai dengan mad'u tanpa mengenepikan Al-Quran dan hadis. Ustazah harap dengan perkongsian ini pelajar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Umi, Aisyah dah balik. Wah, anak Umi sudah balik. Alhamdulillah. Macam mana pelajaran hari ni? Okey kah? Alhamdulillah, okey je Umi. Tadi banyak yang Aisyah belajar, contohnya tentang dakwah Rasulullah.